أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Rabbi shrah li, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Wa bil khairi ya karim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini dapat lagi kita bertemu dalam satu majlis ilmu. Ya, dalam satu majlis ilmu yang di mana Nabi sebutkan, ya, bila kita dalam majlis ilmu disebut sebagai Raudatul Jannah, taman-taman syurga, ya, taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum saya mulakan, ya, majlis kita pada pagi yang mulia ini, marilah sama-sama kita menadah tangan, sedekahkan Al-Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat baginda, keluarga baginda dan kaum muslimin muslimat telah meninggal dunia, telah mendahului kita. Tidak lupa kepada ayahanda saya Muhammad Azmi bin Ma'zin yang meninggal sebabkan Covid. Serta kita baca Al-Fatihah ini juga untuk kita buka kuliah kita pada pagi yang mulia ini. Al-Fatihah. Bismillah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Ya, para jemaah sekalian, ya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kira di mana anda berada, ya, kalau ikutkan followers saya ini ramai, alhamdulillah. Ada juga, ya, daripada Jepun, ada daripada Australia, ya, lagi daripada mana? Arab Saudi, yang juga berada di Dubai, sahabat saya sendiri, ya, alhamdulillah. Dan tidak lupa kepada semua muslim-muslimat yang berada di Malaysia, alhamdulillah, ya, terima kasih sebab selalu mendengar dan selalu follow kuliah saya pada setiap minggu di surah An-Nur ini, ya, surah An-Nur fasal 3A Ba'da Seremban. Okey, alhamdulillah. Puan-puan yang dirahmati Allah, bertemu kita dalam majlis ilmu. Ya, bertemu kita dalam majlis ilmu di mana bila kita dalam majlis ilmu ini, Nabi kata ibarat kita ni di dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana disebut sebagai Raudatul Jannah. Ya, Raudatul Jannah ini ibarat kita ni di dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Nabi kata, ya, tidak dapat dibayangkan syurga itu, ya, tidak dapat dibayangkan keindahan syurga itu, yakni melebihi 1000 kali ganda lebih baik daripada indahnya syurga itu daripada dunia kita, ya. Itu diibaratkan syurga. Maksud kita tak dapat gambaran syurga tu macam mana. Kalau kita tengok dunia ni sangat indah, tapi syurga beribu-ribu kali ganda lebih indah, ya, lebih indah. Sebagaimana Nabi sebutkan, tuan-puan, perbanyakkan berdoa di dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Okey, maksudnya waktu saya sedang beri tazkirah, ibarat kita dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kata bila kita ada hajat, ada doa, sambil-sambil dengan tazkirah, sambil-sambil tu kita berdoa, sambil-sambil kita dengan tazkirah, sambil-sambil tu kita niat dalam hati apa yang kita hajatkan, ya. Sebab itu Nabi kata perbanyakkan berdoa di kala kita dalam kesusahan, perbanyakkan berdoa di kala kita dalam kesenangan, serta perbanyakkan berdoa ketika kita dalam kebahagiaan, ya, ketika kita dalam kedukaan. Jangan sahaja kita berdoa kepada Allah bila kita tengah sedih, bila kita tengah diuji. Malah berdoalah kepada Allah di kala kita dalam kesenangan. Bila kita senang, kita ingat Allah. Bila kita susah, lagi kita ingat Allah.
Ya, Alhamdulillah. Ya, para jemaah sekalian, Alhamdulillah hari ini kita dipilih lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita dapatkan ilmu, untuk kita dapatkan ilmu yang sangat berguna. Ya, ilmu yang sangat berguna. Sebab apa tuan-puan? Kalau kita tengok dekat luar sana, berbilion-bilion orang dalam dunia ini yang Allah tak pilih dia. Tapi Allah pilih kita dalam apa orang kata? Allah pilih kita, ya, ada antaranya adalah untuk apa? Untuk Allah memberi kebaikan kepada kita. Ada orang dekat luar sana sedang apa lagi? Sedang dibuai dengan mimpi. Ada orang dekat luar sana sedang sibuk bekerja. Ada orang di luar sana sedang menonton televisyen dan sebagainya, ya. Tapi kita pada pagi yang mulia ini, Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita untuk kita mendengar ilmu, untuk kita mendapat ilmu. Bukan sahaja untuk kita dapatkan ilmu, malah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk kita update ilmu kita. Setiap hari kita update ilmu kita, ya, insya-Allah. Ya, sebab itu tuan-tuan dirahmati oleh Allah, sebagaimana Nabi kata, jika Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kebaikan di atas hamba-Nya, maka dia yakni Allah Subhanahu Wa Taala dekatkan hamba-Nya dengan perkara-perkara kebaikan, dengan perkara-perkara kebajikan dan sebagainya. Maksud di sini bila Allah Subhanahu Wa Taala sayangkan kita, bermakna Allah dekatkan kita dengan benda-benda yang baik. Di antaranya macam ni lah. Di antaranya Allah dekatkan kita, Allah pilih kita, Allah buka hati kita, Allah luangkan masa kita pada pagi yang mulia ini. Allah masukkan kita dalam majlis ilmu, ya, untuk kita dapat ilmu dan untuk kita perbaiki ataupun kita update ilmu kita dari hari ke sehari. Ya, okey. Sebagaimana Nabi kata, tuntutlah ilmu, ya, tuntutlah ilmu, ya, sehingga ke liang lahat. Tuntutlah ilmu. Selagi kita hidup, tuntutlah ilmu. Sehingga kita mati. Sehingga kita mati. Okey. Tuan-puan yang mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tajuk kita pada pagi yang mulia ini, ya, kita sambungan daripada bab kita pada hari itu, khusyuk solat, hukum dan cara mendapatkannya, ya, serta berkaitan dengan solat. Hari itu kita dah bincangkan tentang solat, ya, kelebihan orang yang menunaikan solat, ya, dan sebagainya, banyak sangat, ya. InsyaAllah pada hari ini saya sambung bab solat, ya, yakni tentang apa? Akibat mereka yang meninggalkan solat. Kadang-kadang tuan-tuan mati oleh Allah, kalau kita tengok solat ini satu perkara asas yang dipandang enteng ataupun dipandang remeh, dia anggap mudah bagi sebahagian orang. Ada orang yang menganggap solat ni satu perkara yang mudah, satu perkara yang enteng, satu perkara yang boleh dibuat main. Ya, ada juga yang menunaikan solat seperti melepaskan batuk di tepi tangga. Ada orang yang bila solat, tetapi bila dia solat, ya, dia solat dengan, orang kata, solat dengan huru-hara, ataupun kata sebagai solat dengan melepaskan batuk di tepi tangga. Maksudnya solat dengan orang kata apa? Solat dengan tidak menjaga solat dengan sempurna. Maksudnya solat, dia anggap solat tu perkara biasa. Dia anggap solat tu sebagai perkara yang remeh. Macam dia buat solat tu ala kadar. Maksudnya dia anggap solat itu satu perkara yang ala kadar sahaja. Ya, ada orang yang dia jaga solat dengan sempurna, dia khusyuk dalam solat, ya, dia menjaga solat dengan sempurna dan sebagainya. Ya, dan juga ada golongan yang menganggap solat ini satu perkara yang biasa tanpa cuba untuk sempurnakan dengan sebaik mungkin, tanpa cuba untuk belajar bagaimana untuk khusyuk dalam solat dengan sempurna, tanpa untuk belajar bagaimana nak dapatkan kefiat-kefiat solat. Ya, ada orang yang dia tak tahu tapi tak nak belajar. Ada orang yang tak tahu tapi bersungguh-sungguh nak belajar. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu Wa Taala temukan kita untuk kita dapat satu lagi ilmu yang paling berguna, yang paling berguna dalam kehidupan seharian kita, ya, yang bawa sehingga kita mati, ya. Sedangkan solat itu Nabi kata, solat itu merupakan tiang agama, solat itu merupakan tiang seri dan rukun Islam yang paling utama dalam kehidupan kita. Ya, Alhamdulillah. Sebagaimana hadis Nabi menyebutkan bahawa as-salatu imanuddin, solat itu merupakan tiang agama. Solat adalah tiang agama, maka barang siapa yang menunaikan solat, maka dia menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan solat, bermakna dia merobohkan agama dia, dan dia merobohkan akidah yang ada dalam diri dia.
Sebab itu ya tuan-puan dimati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kata apa? Solat ini merupakan syafaat kepada ibadah-ibadah kita yang lain. Ya, sebagai contoh, bila ada orang solat, ya ada orang solat tapi solat dia tak sempurna. Bila ada orang solat tapi solat dia tak khusyuk. Ya, macam mana Allah nak dengar doa kita? Ya, macam mana Allah nak dengar doa kita? Macam mana peribadi kita nak jadi peribadi yang mulia? Sedangkan solat kita tak jaga, hak Allah kita tak jaga, tapi kita nak Allah jaga hak kita. Adil tak macam tu? Ya, tak adil. Ya, tak adil langsung. Sebab apa? Sebab kita tak jaga hak Allah. Macam mana Allah nak jaga hak kita? Sebab itu Nabi kata, solat ini merupakan syafaat kepada ibadah-ibadah kita yang lain. Apa yang dimaksudkan dengan solat ini merupakan syafaat kepada ibadah yang lain? Ini bermaksud solat ini merupakan perkara pertama yang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kubur nanti. Soalan pertama ditanya ma rabbuka. Ya, soalan kedua kaifa solatuka, bagaimana solat kamu? Bagaimana solat kamu? Ya, sedangkan Allah kata apa kepada malaikat? Wahai malaikat, ya, wahai malaikat, jika solat dia fail, maka jangan engkau lihat ibadah-ibadah dia yang lain. Allahu Rabbi. Ya, Allahu Rabbi. Bagaimana tuan-puan, bila kita hidup dalam dunia ini, kita buat banyak kebaikan. Kita tunaikan zakat, kita suka tolong orang, ya. Kemudian apa? Kita suka sedekah, ya, kita suka buat perkara kebaikan, perkara kebajikan dan sebagainya. Tapi solat kita pandang remeh. Solat ni kita pandang enteng. Solat ni kita ala kadar saja. Ya, kalau solat kita ni kadang-kadang solat, kadang-kadang tak solat. Ya, ikut mood kita, kadang kita malas, kadang kita rajin dan sebagainya. Allahu Rabbi. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak lihat ibadah-ibadah kita yang lain? Ya, sedangkan kita ni banyak buat ibadah yang lain, tapi kalau solat kita fail, Nabi kata Allah tak pandang ibadah-ibadah kita yang lain. Sayang tuan-puan, ya, bila kita masuk kubur nanti, bila kita dah mati, ya, yang menjawab segala pertanyaan malaikat adalah amalan kita. Bila kita mati nanti, amalan kita yang menjawab segala soalan ditanya oleh malaikat. Ya, Nabi kata bila soalan ditanya, bila kita tak dapat jawab, selagi itu kita disiksa. Kita disiksa dan kita dipukul, ya, sehingga apa? Sehingga hari kiamat. Allahu Rabbi. Ya, Allahu Akbar. Tuan-puan yang mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, alangkah ruginya bila banyak sangat ibadah kita yang lain yang kita buat, ya. Tapi Allah tak pandang. Rugi tuan-puan. Kita sedekah berjuta-juta ringgit sekalipun, bila solat kita tak jaga, Allah tak pandang. Ya, solat kita fail. Ya, sebagaimana ibarat contoh. Contohnya orang tu dia pakai serban yang besar, ya, pakai baju jubah, ya. Kemudian pakai baju jubah, pakai kasut yang lawa, pakai celak dan sebagainya. Tapi dia tak pakai seluar. Ibaratnya macam mana? Ibaratnya orang gila lah. Ya, dia pakai serban yang besar, ya, pakai serban, pakai celak, lagi apa? Pakai baju, jubah dan sebagainya, pakai baju, kemudian pakai kasut dan sebagainya. Tapi bila dia keluar rumah, ya, dia pakai baju tapi dia tak pakai seluar. Agak-agak macam mana? Ibarat orang gila. Ibaratnya macam itulah. Ya, nak dikatakan orang solat ni dia buat perkara-perkara lain, tapi yang wajib dia tak pakai, yang wajib dia tak buat. Contohnya solat, maka dia ibarat orang gila. Dia ibarat orang gila di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dia tak jaga hak Allah. Dia tak jaga hak Allah. Di antaranya adalah solat. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya, tuan-puan dimati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ni kita teruskan lagi, ya, dengan kuliah kita berkenaan dengan akibat orang yang meninggalkan solat. So, hari itu saya disebut tentang kelebihan orang yang menunaikan solat, kelebihan orang yang menjaga solat. Ya, kelebihan orang yang menjaga solat. Okey, saya sebutkan di antaranya kelebihan orang yang menjaga solat, ya. Untuk orang yang lebih lanjut boleh tengok video saya, ya, yang minggu lepas, bagaimana saya huraikan tentang kelebihan orang yang menjaga solat. Ya, okey, di antaranya yang pertama, Allah SWT menghilangkan kesempitan hidup yang ada pada dia. Itu di antaranya, Allah hilangkan kesempitan hidup yang ada pada diri dia. Kemudian yang kedua,
ya, Allah SWT lepaskan azab kubur yang ada pada dia. Yang ketiga, menerima buku catatan amal dari sebelah kanan. Dan yang keempat, melintasi titian sirat sepantas kilat. Dan yang kelima, dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala tanpa hisap. Okey, untuk uraian lebih lanjut boleh tengok video yang lepas. So hari ini kita sambung kepada balasan-balasan orang yang meninggalkan solat. Balasan-balasan orang yang tidak menjaga solat. Tidak menjaga solat. Ya. Okey, ibu ayah yang dimati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-puan yang dimati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ada orang yang bertanya kepada saya soalan yang sangat hot, yang sangat famous. Ada yang bertanya kepada saya, "Ustazah, saya ni suka melakukan ibadah yang lain, suka melakukan kebajikan yang lain, suka tolong orang, ya. Saya ni suka mengaji, saya ni suka solat sunat, solat duha dan sebagainya, ya. Tetapi bila bab solat ni saya pandang remeh. Tapi bila bab solat ni saya pandang enteng. Ala kadar je saya buat. Kadang-kadang bila saya rajin, saya buat. Bila saya malas, saya tinggalkan. Ya, okey. Jadi jawapannya apa? Jawapannya apa, tuan-puan yang mati oleh Allah? Ada 3. Ya, bila kita rasa kita ni kadang-kadang malas solat. Ya, kalau kita rasa kita ni susah nak solat. Ya, ya. Ada 3 jawapan. Ada 3 jalan penyelesaian. Yang pertama sekali, kita perlu ada ilmu. Kita perlu ada ilmu tentang solat. Ya, kita perlu ada ilmu tentang solat. Kita perlu ada ilmu tentang berkaitan dengan solat. Sebagai contoh, balasan orang yang meninggalkan solat. Sebagai contoh, kelebihan orang yang menunaikan solat. Itu di antaranya. Kemudian rukun-rukun solat dan sebagainya. Bila kita tahu ilmu tentang solat, maka kita rasa kita nak solat. Maka kita rasa bila kita ada ilmu tentang solat, kita rasa ya Allah bestnya solat tu kan. Sebagai contoh, sekarang ni musim durian. Ya, sekarang ni musim durian. Orang suka sangat dengan durian kan. Saya pun suka durian. Suka sangat dengan durian. Lagi-lagi durian king ke kan dan sebagainya. Bila kita diwar-warkan tentang durian king, contoh, durian king ni sedap. Ya, warna dia menarik, isi dia tebal, lagi dia punya biji dia kecil dan sebagainya kan. Kita rasa ya Allah sedapnya, rasa bila bayangkan tu pun rasa apa? Rasa nak makan. Betul tak? Kita rasa macam nak makan benda tu. Okey. Itulah dibaratkan dengan solat. Bila kita ada ilmu tentang solat, ya, InsyaAllah kita rasa ya Allah bestnya solat. Ya Allah bestnya bila aku solat, bestnya bila aku jaga solat. Apa yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang menjaga solat, ya, apa balasan orang yang meninggalkan solat dan sebagainya. Okey, itu adalah yang pertama. Perlu ada ilmu tentang solat. Ya, kalau tak sempat nak baca buku kan. Okey, buka kuliah-kuliah agama yang berkaitan dengan solat. Sebab bab kita, tajuk kita pada hari tentang solat. Okey, kemudian yang kedua, perlu mujahadah, yakni perlu beramal dengan ilmu yang kita dah dapat. Sebagai contoh, ibu ayah sekalian, kita dah dapat ilmu, kita ada ilmu. Jadi gunakan ilmu kita, amalkan apa yang kita dapat dalam ilmu kita. Ya, gunakan ilmu itu dengan sebaik mungkin, ataupun dikatakan sebagai mujahadah. Mujahadah sebagai contoh, kita ni malas nak solat, tapi kita lawan diri kita untuk kita solat. Sebagai contoh, kita paksa diri kita daripada sifat-sifat malas yang ada pada diri kita. Okay? Itu mujahadah. Kita mujahadah ni bermaksud apa? Kita lawan diri kita daripada sifat-sifat yang malas. Sebagai contoh, susah sangat nak solat, kita kena lawan. Kalau kita tak lawan, siapa lagi nak lawan? Diri kita sahaja yang boleh membantu diri kita sendiri. Diri kita sahaja yang boleh membantu bagaimana kita nak tentukan hidup kita sehingga hari kiamat. Hidup kita, maksudnya hidup kita ni ditentukan dengan solat kita. Jika solat kita bagus, kita jaga kualiti solat kita, maka insya-Allah dunia kita juga akan sempurna, dunia kita juga akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni lawan diri kita daripada sifat malas. InsyaAllah lama-lama bila kita dah terbiasa, bab kata pepatah bahasa Melayu, alah bisa tegal biasa. Bila kita dah biasa lakukan suatu perkara tu, ya, bila kita dah biasa, kita paksa diri kita, lama-lama diri kita yang rasa nak buat. Bila tinggal tu rasa ya Allah sayang je, rasa macam bila kita tinggal tu rasa macam rugi je. Kan? Okey. Allah bisa tegal biasa. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, berdoa. Perbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyakkan berdoa, mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku ringan ataupun berikanlah aku untuk mudah menunaikan solat. Ya.
Sebagaimana surah Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita doa Nabi Ibrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal doa. Kalau boleh lepas kita solat, setiap kali lepas kita solat, kita baca doa ni. Ya, wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang tetap mendirikan solat. Ya Allah, ya Tuhanku, begitu juga zuriat keturunanku. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah segala doa dan permintaan kami. Sebab itu bila kita solat, ya, lepas kita solat, kita baca doa ni, insya-Allah Allah jaga kita. Allah SWT pelihara hidup kita untuk kita jaga solat. Ya, untuk kita jaga solat. Sebab itu tuan-puan, jangan sesekali kita pandang remeh dengan ibadah solat. Jangan sesekali kita pandang remeh dengan kuasa doa. Jangan kita pandang remeh dengan kuasa doa walaupun dalam keadaan malas sekalipun. Sebab apa? Doa kita ni Allah genggam. Sebab apa? Doa kita ni Allah pegang. Allah pegang doa kita dan Allah Subhanahu Wa Taala akan tunaikan segala hajat dan permintaan kita satu persatu pada waktu dan saat yang tepat. Okey. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang bermaksud sesungguhnya berjayalah orang-orang yang menunaikan solat. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman yang khusyuk dalam solat dia. Ini Allah kata, bukan saya kata ibu-ibu ayah-ayah, bukan saya kata kaum muslimin yang muslimat, tapi Allah yang kata. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2, berjayalah ya orang-orang yang beriman yang khusyuk dalam solat dia. Bukan sahaja orang yang menjaga solat, malah orang yang khusyuk dalam solat dia. Orang yang khusyuk, ya. Sebab itu tuan-puan mati oleh Allah, ya, mati oleh Allah, sebagaimana kata Ibn Kathir berkata, dia kata apa? Mereka ini, ya, maksudnya adalah mereka ini ialah mereka yang telah mendapatkan kemenangan. Mereka ini adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan serta memperoleh keberuntungan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ibn Kathir kata apa? Orang yang khusyuk dalam solat dia ni, maka orang ini akan berjaya. Orang ini akan berjaya, orang ini akan menang, orang ini akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, serta orang ini mendapat keberuntungan di dunia dan juga di akhirat. Sebab itu hebatnya bila orang yang khusyuk dalam solat ni, Allah jaga dia, Allah jaga hak dia. Ya, Allah jaga hak dia. Sebagaimana juga kata Syekh Al-Maraghi berkata, mereka yang solat ini adalah mereka yang khusyuk dalam solat dia, khusyuk dalam sembahyang dia. Yakni orang yang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dengar azan, azan 5 kali sehari. Sebab kita solat 5 kali kan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Marilah menunaikan solat dan marilah menuju kejayaan. Marilah menunaikan solat, marilah menuju kejayaan. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ini Nabi kata, hayya 'alas salat ini marilah menunaikan solat. Hayya 'alal falah bermaksud marilah menuju kejayaan. Maksud kat sini bila orang itu jaga solat, ya, orang itu menunaikan solat, maka dia akan berjaya. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Marilah solat, marilah menuju kejayaan. Malah sama-sama kita menuju kejayaan. Ya. Okey, sebab itulah azan dilaungkan sebanyak 5 kali sehari. Allah ajak kita solat, Allah suruh kita solat, ya. Allah suruh kita berjaya. Nak dikatakan berjaya ini bukan sahaja berjaya dalam pelajaran, malah berjaya dalam hidup dia, malah berjaya dalam kehidupan dia di dunia dan di akhirat. Malah berjaya ini konsep dia sangat besar. Ada orang bila kata berjaya ini dalam pelajaran je. Tidak, berjaya ini macam-macam. Ada orang yang berjaya dalam hidup dia, ya. Ada orang yang berjaya ni daripada segi daripada segi perniagaan dia, daripada segi kerja dia dan sebagainya. Itu di antaranya bentuk-bentuk kejayaan. Satu lagi di antara berjaya ini apa? Berjaya kita berjaya kita mendidik anak isteri kita, suami kita untuk menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Itu di antara konsep berjaya. Berjaya ni luas, konsep dia sangat-sangat luas. Ya, sebab itu Allah kata hayya 'alas salah, hayya 'alal falah.
falah. Marilah solat, marilah menuju kejayaan. Marilah solat, marilah menuju kejayaan. Okey, di antara kelebihan orang yang menjaga solat, kafiah orang-orang yang menjaga solat, Allah muliakan dia di dunia dan di akhirat. Allah muliakan dia di dunia dan di akhirat. Okey. Antara kaifiah yang pertama, antara kelebihan yang pertama, bila orang menjaga solat, dia dapat apa? Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan kesempitan hidup yang ada pada diri dia. Allah hilangkan kesempitan hidup yang ada pada diri dia. Ya, Allah hilangkan. Sebagai contoh ya, muslimin yang muslimat, sebagai contoh hidup dia ni, sebagai contoh hidup dia ni tak adalah orang kata kaya sangat, tak adalah orang kata apa, mewah dan sebagainya. Tapi nak dikatakan bila orang tu menjaga solat, Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan kesempitan hidup yang ada pada dia. Sebagai contoh, dia orang susah sekalipun tapi hidup dia bahagia. Tak semestinya orang kaya hidup bahagia, orang susah pun berhak hidup bahagia. Bila kita jaga solat, bila kita jaga solat, Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan kesempitan hidup yang ada pada diri kita. Allah hilangkan. Sebagai contoh lagi apa? Sebagai contoh, jangan saja kita letakkan kesempitan hidup ni harta dan sebagainya, kewangan dan sebagainya, bukan. Maksudnya kat sini bila kita jaga solat, bila kita jaga solat, Allah Subhanahu Wa Taala jaga hidup kita, jaga kita punya kehidupan kita, dan Allah jaga supaya kehidupan kita ni tak sesak ataupun tak sempit. Kita susah macam mana pun Allah tetap jaga kita. Allah tetap pelihara kita. Sebab itu kalau kita nak hidup kita rasa aman, tenteram, cuba untuk kita jaga solat. Sebab itu tuan puan mati oleh Allah, bila kita rasa hidup kita ni tak tenteram, kita rasa hidup kita ni tak aman, walaupun kita jaga solat kita solat 5 kali sehari, tapi kita rasa bila kita solat tu kenapa rasa macam tak tenteram, kita rasa macam sesak dan sebagainya. Cuba cek balik solat kita. Kadang-kadang solat kita tak sempurna. Kadang-kadang kita punya uduk kita tidak sempurna, rukun-rukun solat kita tidak sempurna. Sebab itu bila kita dah solat tapi kita tengok kenapa kehidupan kita ni rasa sempit dan sebagainya, cuba cek balik. Cuba cek balik solat kita, cek balik rukun solat kita, cek balik uduk kita dan sebagainya. Cek balik. Tengok kadang-kadang mungkin dekat sini ada yang tersilap. Mungkin waktu kita dalam solat, kita tak khusyuk dalam solat kita juga. Mungkin dalam solat, kita tak khusyuk dalam solat. Kita pandang, mata melilau pandang sana sini. Bila kita baca, kita menghadap Allah, hati kita entah ke mana. Mata pandang tempat sujud tapi hati entah ke mana. Cuba cek balik solat kita. Kenapa bila aku jaga solat tapi kenapa aku rasa tak tenteram? Kenapa bila aku solat aku rasa macam hidup aku ni tak aman juga. Berbaliklah kepada solat kita. Cek balik dekat mana dekat mana kelebihan ataupun dekat mana kekurangan solat kita. Cek balik dekat situ. Antara kelebihan orang yang menjaga solat, Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan kesempitan hidup yang ada pada dia. Allah hilangkan kesempitan hidup yang ada pada dia. Kemudian yang kedua, Allah lepaskan azab kubur, menerima buku catatan amal dan sebagainya. Yang tadi tu adalah kelebihan. So hari ini kita masuk kepada balasan orang yang meninggalkan solat. Yang pertama, balasan orang yang tidak menjaga solat. Yang pertama, dicabut keberkatan yang hidup yang ada pada diri dia. Cabut keberkatan hidup yang ada pada diri dia. Sebagai contoh orang yang jaga solat ni, walaupun hidup dia sempit, tapi bila dia jaga solat, maka dia akan mendapat keberkatan hidup yang ada pada diri dia. Sebab itu kalau kita susah macam mana pun, jaga solat kita. Sebagai contoh, walaupun kita ni ada kereta besar, kita ada kereta besar, tapi bila kita ada rumah besar, tapi bila kita tak jaga solat, bila kita tak jaga solat, ibaratnya Allah tarik keberkatan yang ada pada hidup kita. Allah tarik keberkatan yang ada pada diri kita, hidup kita. Kenapa anak bini kita tak jadi orang? Kenapa diri kita juga tak jadi orang? Walaupun kita ni manusia tapi tak jadi orang. Tak jadi orang yang sempurna. Sebab apa? Cek balik solat kita. Di antara balasan orang yang tidak menjaga solat, Allah tarik keberkatan hidup yang ada pada diri dia. Walaupun dia ada kereta besar, rumah besar, duit banyak, tapi
hidup tu rasa susah. Dia rasa hidup dia sempit dan sebagainya. Ya, okey. Itu yang pertama. Kemudian balasan orang yang tidak menjaga solat, terhapus tanda-tanda orang yang soleh yang ada di wajah dia. Ya, di antara tanda orang yang meninggalkan solat ni, Allah Subhanahu Wa Taala tarik nur yang ada pada diri dia. Allah tarik seri yang ada pada diri dia. Bila orang tengok dia rasa apa? Rasa sesak. Orang tengok dia rasa apa? Ya Allah, bila tengok dia rasa macam sesak je. Dia tengok dia rasa macam tak terteram je jiwa, kan? Okey. Allah tarik nur yang ada pada diri dia. Walaupun kulit dia ni putih dan sebagainya, maksudnya nur ini, berseri ini bukan sahaja terletak pada kulit cerah ataupun gelap. Tapi seri ini, sebagai Nabi kata, seri ini, orang kata apa, bila kita nampak muka orang tu jaga solat, kita nampak muka dia ni tenang je, kita pandang dia rasa tenang, rasa bahagia, rasa sedap je pandang dia. Itu di antara ciri-ciri orang yang menjaga solat. Tapi kita nak sebut kat sini balasan orang yang tidak jaga solat. Ya, terhapus tanda orang soleh yang ada di wajahnya. Bila orang tengok dia rasa sesak, bila orang tengok dia rasa menyampah, rasa macam tu. Sebab apa? Sebab Allah. Ya, sebab dia tak jaga hak Allah. Macam mana Allah nak jaga? Allah nak jaga hak dia. Ya. Sedangkan kita, yakni manusia, tak suka nak tengok dia, apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala lagi tak suka tengok dia. Sebab apa? Sebab dia tak jaga solat, dia tak jaga Allah, dia tak jaga apa yang Allah suruh, yang Allah perintahkan. Diibaratnya macam ni, diibaratnya orang yang hisap dadah, ya, diibaratnya orang yang hisap dadah, ya, orang yang hisap ganja dengan orang yang tidak hisap dadah, orang yang tak hisap ganja dan sebagainya. Yang kalau kita dah lihat di situ, ada perbezaan dan di antara orang yang hisap dadah, hisap ganja dengan orang yang tidak menghisap ganja ataupun dadah dan sebagainya, kan? Ada perbezaan. Kalau kita tengok, kan, itulah diibaratkan orang yang solat dengan orang yang tidak menjaga solat. Allah tarik seri dia, Allah tarik seri muka dia. Nampak tak berseri muka dia, nampak macam bengis dan sebagainya. Okey, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, semua ibadah yang dilakukan tidak mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksudnya apa? Sebab itu Nabi kata solat itu merupakan syafaat kepada ibadah-ibadah kita yang lain. Solat itu yang menentukan ibadah-ibadah kita yang lain. Kalau solat kita tak jaga, ya, bagaimana Allah nak tengok ibadah-ibadah kita yang lain? Sebagai contoh, ya, bila kita pakai baju, kita pakai serban, pakai celak dan sebagainya, tapi bila kita keluar rumah, kita tak pakai seluar. Ya, ibaratnya macam itulah, ibaratnya seperti orang gila. Ya, dia pakai jubah, pakai serban, pakai celak, ya, pakai kasut cantik dan sebagainya, tapi keluar rumah tak pakai seluar. Agak-agak macam mana? Ibarat orang gila. Itulah di antaranya orang kata apa, perbandingan dengan orang solat dengan orang tak solat. Perbandingan orang solat dengan orang tak solat, tak pakai seluar keluar rumah. Macam itulah kalau kita di atas dunia ni, kita buat banyak ibadah, kita buat banyak kebaikan, solat, mengaji dengan ceramah dan sebagainya, tapi solat kita tak jaga, tak khusyuk dalam solat kita, kita ibarat orang gila di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain kita buat, tapi yang wajib kita tak buat, yang wajib kita tinggalkan. Itulah balasan, ya, orang yang tidak menjaga solat. Kemudian yang keempat, doa tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kita Allah tak dengar, Allah tak pandang pun doa kita, apatah lagi Allah nak kabulkan doa kita. Itu balasan orang yang meninggalkan solat, di mana bila kita tinggal solat, Allah tak dengar doa kita, Allah tak kabulkan segala permintaan kita. Sebab itu bila kita doa kepada Allah, cuba cek balik doa kita. Ada tak doa kita yang Allah tak kabulkan lagi? Ada tak doa kita yang lambat Allah kabulkan? Sebab apa? Sebab kita lambat tunaikan hak Allah, maka Allah lambat tunaikan hak kita. Kunci dia dekat situ. Solat ini adalah kunci kehidupan kita. Bila kita jaga solat kita, ya tuan-puan, bila kita jaga solat kita, maka kita jaga kehidupan kita. Ya, bila kita jaga solat kita, maka Allah pun cepat kabulkan permintaan kita. Kita cepat tunaikan hak Allah, maka Allah cepat tunaikan hak kita. Itu maksudnya. Cuba cek balik doa kita. Ada tak Allah tak kabulkan lagi? Ada tak Allah Subhanahu Wa Taala tak perkenankan lagi doa kita? Ada tak kadang doa kita lambat Allah nak bagi? Ya, cuba cek balik solat kita. Ya, cuba cek adakah kita ni orang yang kadang-kadang solat, yang kadang tak solat, ya, dan sebagainya. Okey, kemudian yang kelima, tidak ada saham baginya pada doa orang yang Muslim. Maksud dekat sini apa? Maksud dekat sini, kalau kita lepas kita solat, selalukan kita doa, ya Allah ampunilah segala dosa kaum muslimin dan muslimat yang ada dalam dunia ini ataupun yang telah meninggal dunia. Ya, tapi orang yang tak solat,
tidak termasuk dalam saham-saham orang yang berdoa. Maksudnya, sebagai contoh, ya, bila kita doa kepada Allah, ya Allah ampunilah segala dosa kaum muslimin yang muslimat ya Allah. Tapi orang yang tak solat tidak termasuk dalam saham doa ini. Sebab dia tak solat, sebab dia tak jaga solat, sebab dia tak jaga solat. Sebab itu ya, sebagaimana Nabi sebutkan kepada kita, antara perkara yang membawa kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya meninggalkan anak yang soleh, meninggalkan anak-anak yang soleh yang berdoakan kepada kita, yang mendoakan kepada kita. Nabi kata, sebab apa? Bila kita mati nanti tuan-puan, di antara perkara yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala adalah apa? Doa anak yang soleh. Di antaranya doa anak yang soleh, di antaranya ilmu yang bermanfaat yang kita sampaikan kepada orang lain. Sebab itu bila kita dah ada ilmu, maka sampaikanlah kepada orang lain. Sebab nanti di akhirat nanti Allah tanya, engkau ada ilmu tapi kenapa kau tak tunaikan? Kau tak tunaikan hak engkau yang kau ada, kau tak tunaikan hak masyarakat yang kau ada ilmu, tapi kenapa kau tak tunaikan? Kenapa kau tak tegur orang lain? Kenapa kau ada ilmu, kenapa kau tak sampaikan kepada orang lain? Sebab itu tuan-puan, bila kita mati nanti, ilmu yang kita sampaikan bila diamalkan oleh orang lain, maka kita akan dapat saham tu bila kita hidup ataupun bila kita mati. Dua-dua kita akan dapat. Dua-dua kita akan dapat. Sebab itu ya, sebagaimana Nabi kata, bila kita mati, tinggalkanlah anak yang soleh. Sebab apa ibu ayah, atau sebab apa kaum muslimin muslimat yang mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita mati nanti, anak kita yang akan mendoakan kita. Anak kita yang akan mendoakan kita. Ada satu kisah, di mana seorang ulama ni dia tidur kemudian dia bermimpi ada dua golongan, di mana golongan yang belah kanan, dia mimpi di mana ada dua golongan yang belah kanan ni duduk di tepi kubur, tak buat apa-apa, relax je, senyum je, tenang je. Kemudian dia nampak di sebelah kiri dia ada satu golongan, di mana golongan ni dia kais-kais tanah, dia kais rumput. Untuk apa? Untuk dia mendapatkan secebis pahala. Untuk dia mendapatkan secebis pahala, untuk dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ulama ni dalam mimpi dia pergi dekat golongan belah kanan, dia jumpa seorang pakcik. Dia kata, wahai pakcik, kenapa pakcik tak macam golongan belah sana? Kenapa pakcik tak kais tanah? Kenapa pakcik tak kais-kais tanah, kais rumput macam golongan belah sana? Kata pakcik tu, dia kata apa? Untuk kau tahu jawapan dia, bila kau bangun tidur nanti, kau pergi pasar. Kemudian pakcik tu ceritakan apa ciri-ciri orang tu. Kau pergi pasar, kau cari seorang lelaki si penjual daging. Dia kata. Okey, kemudian lalu ulama ni dia terjaga daripada mimpi. Keesokan paginya bila terjaga daripada mimpi, dia pergi pasar. Dia mencari orang yang menjual daging. Dia mencari orang jual daging, kemudian daripada jauh dia lihat, dia tengok je budak tu. Apa yang budak tu buat? Dia tengok pada jauh, budak tu buat apa? Dia berniaga, kemudian dia mengaji. Bila ada orang dia berniaga, bila tak ada orang dia terus buka Quran, dia mengaji. Kemudian ulama ni datang dekat pemuda tersebut. Dia tanya, wahai pemuda, adakah kaum kerabat kau ataupun adakah ahli keluarga kau yang terdekat telah meninggal dunia? Tanya budak tersebut. Dia kata apa? Ya, ayahku baru meninggal dunia. Okey, lalu ulama ni kata apa lagi? Apakah yang kau lakukan? Apakah yang kau buat, yang kau sedekahkan untuk ayah kau? Okey, lalu kata pemuda tersebut, dia kata apa? Dia kata, aku sentiasa membaca Al-Quran dan aku sentiasa sedekahkan bacaan Al-Quranku ini kepada arwah ayahku. Lalu kata ulama tersebut, dia kata apa? Ulama ni kata apa? Dia kata, wahai pemuda, malam tadi aku bermimpi aku bertemu dengan ayahmu. Di mana ayahmu duduk di tepi kubur dengan apa? Dengan muka yang berseri, dengan senyum dan sebagainya. Dengan tenang dan sebagainya. Aku bertemu dengan ayahmu. Lalu ayahmu yang menyuruhku untuk bertemu denganmu untuk mengetahui apakah amalan
yang kamu lakukan sehingga ayahmu bahagia di alam kubur sana? Lalu jawapannya adalah apa? Jawapannya adalah aku sentiasa sedekahkan bacaan Quran ini kepada ayahku. Sebab itu tuan-tuan yang dimati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bila kita ada anak, kalau boleh kita didik anak kita untuk jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Sebab bila kita dah tak ada nanti, doa dia, ya amalan dia yang disedekahkan kepada kita, itulah akan menjadi saham kita di akhirat nanti. Itulah akan menjadi saham kita di akhirat nanti. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kita dengan pahala apa? Pahala anak kita yang soleh. Anak kita sentiasa mendoakan kita, anak kita sentiasa sedekahkan bacaan Al-Quran dia, sentiasa sedekahkan di perkara-perkara kebajikan dia buat yang lain, sedekahkan kepada ayah dia, sedekahkan kepada mak dia. Perkara itu akan sampai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah akan nampak, Allah nampak benda tu. Ya, Allah nampak benda tu. Sebab itu bila kita meninggal nanti, ya, di antaranya tinggalkan anak yang soleh. Tinggalkan anak kita, anak yang soleh untuk jaga solat. Bila jaga solat, dia doakan kita. InsyaAllah bila kita dah mati nanti, hidup kita akan sentiasa bahagia, akan sentiasa aman walaupun kita dah tak ada, walaupun kita dah meninggal dunia. Okey, kemudian apakah lagi balasan orang yang meninggalkan solat? Mati dalam keadaan yang menakutkan. Ya, mati dalam keadaan yang menakutkan. Okey, bila kita mati nanti tuan-puan, kita ni dalam keadaan yang lapar dan dahaga. Ya, kita dalam keadaan lapar dan dahaga. Sebab itu Nabi kata orang yang nak mati ni, kita bagi dia minum air macam mana pun dia tetap dahaga. Dia tetap dahaga. Sebab itu bila kita mati nanti, bila kita dalam sakaratul maut, malaikat akan datang. Ya, malaikat akan datang kepada kita. Dia akan menyamar sebagai orang yang paling kita sayang, orang yang paling kita cinta di atas dunia ni. Sebagai contoh, kita sayang mak kita sayang ayah kita. Sebagai contoh, kita sayang pasangan kita sayang suami kita, sayang isteri kita, sayang anak kita dan sebagainya. Syaitan akan menyamar sebagai orang yang paling kita sayang. Kemudian syaitan datang bawa air sejuk. Kalau kita ni tengah lapar dahaga, mestilah kita nak air tu kan. Kemudian syaitan kata, ya, syaitan ni menyamarkan. Dia kata, kau nak air? Kalau kau nak air, makanya kau kena apa? Maka kau kena ikut cakap aku. Kau kena ikut cakap aku dan kau kena kata yang Allah itu bukan Tuhan kau dan Nabi Muhammad itu bukan Nabi kau. Sampaikan syaitan ajar kepada kita bila sakaratul maut nanti, syaitan akan kata macam tu pada kita. Sebab itu ya, bila kita masih hidup, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik wa taati. Ya Allah, ya Tuhanku, wahai Allah yang menjaga dan membolakkan hati manusia, ya Allah, ya Tuhanku, tetapkanlah hati aku untuk beriman kepadamu dalam agamamu. Ya, sebab apa? Bila kita dalam sakaratul maut nanti, syaitan ni akan sentiasa membolak-balikkan hati kita. Dia akan sesatkan kita. Dia tak bagi kita sebut nama Allah, dia tak bagi kita mengucapkan kalimah syahadah sebelum kita mati. Itu pekerjaan syaitan bila. Okey, kemudian di antara balasan orang meninggalkan solat, dibakar di dalam kubur. Maksudnya dibakar dalam kubur sehingga hari kiamat. Dibakar dalam kubur sehingga hari kiamat. Kemudian di antara balasannya, datangnya ular yang bernama Sujakul Akrab. Datangnya ular yang bernama Sujakul Akrab ini, ya, ular ini dia apa? Ular ini bila datangnya waktu solat, bila orang melaungkan azan, ya, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, kan? Ular ini akan datang kepada kita dalam kubur nanti, dia akan belit kita. Setiap kali waktu azan, ular ni panjang dia daripada utara, selatan, timur dan barat. Sangat besar ular ni. So ular ni dalam kubur nanti dia akan datang kepada orang yang tak jaga solat. Ular ini dia juga akan datang orang yang tidak khusyuk dalam solat dia. Ular ni akan datang untuk belit orang tu ketika mana di dunia dia tidak menjaga solat, ketika mana di dunia dia tidak khusyuk dalam solat dia. Ular ini akan datang setiap kali waktu solat. Bila azan berkumandang, maka ular ni akan datang kepada kita, dia akan belit kita. Ya, ular ni namanya apa? Ular Sujakul Akrab. Kemudian balasan lagi orang yang meninggalkan solat. Malaikat datang membawa rantai yang panjang, ya, panjangnya ibarat 70 hasta. Bagaimana Nabi kata malaikat ni dia akan datang bawa rantai yang panjang sepanjang 70 hasta. Ya, apa yang malaikat buat? Malaikat akan pukul kita, akan siksa kita, ya, akan siksa hidup kita, ya, akan siksa kita punya jasad kita di dalam kubur sehingga hari kiamat. Sehingga hari
hari kiamat. Kemudian yang terakhir, balasan orang yang meninggalkan solat, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pandang dia. Allah tidak pandang dia di dunia dan juga di akhirat. Bila kita orang-orang yang meninggalkan solat, di sini bermakna Allah tak pandang kita. Dekat dunia Allah tak pandang kita, makanya dekat akhirat nanti lagilah Allah tak pandang kita. Sebab apa? Sebab hak Allah kita tak tunaikan, ya, perintah Allah kita tak tunaikan, perintah Allah yang wajib kita tak tunaikan. Ya, macam mana Allah nak tunaikan hak kita? Macam mana Allah nak jaga kita? Dan sebagainya. Sebab itu, ya, tuan-puan yang mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebab itu bila kita ada waktu, ya, waktu terluang, ya, tunaikan solat di awal waktu. Jaga solat kita. Ya, jaga solat kita, jaga ibadah kita. Bila kita dah tahu tentang kelebihan, ya, tentang kelebihan serta tentang akibat orang yang meninggalkan solat dan sebagainya, kita rasa apa? Bila kita tahu kelebihan orang yang menjaga solat, kita rasa kita nak tunaikan solat. Kita rasa kita nak perbaiki solat kita. Sebab itu kalau kita ni kadang-kadang solat ke tak solat ke, kadang-kadang ni ikut mood kita dan sebagainya. Ya, seperti mana saya ajarkan tadi, ya, yang macam mana saya sebutkan tadi, cuba mujahadah, cuba lawan diri kita daripada sifat malas. Cuba lawan diri kita daripada sifat malas, ya, daripada sifat, orang kata apa, daripada sifat malas dan sebagainya, daripada meninggalkan solat. Ya, okey, kalau boleh jangan sampai kita tinggalkan solat kita. Okey, kalau ikut tengok waktu ni dah macam bui kita dah sebenarnya. Ya, okey. Kemudian akhir sekali, solat ini merupakan kepala ibadah kita yang lain. Solat ini merupakan tiang agama. Ya, solat ini merupakan tiang agama. Solat ini yang menentukan bagaimana kehidupan kita di dunia dan bagaimana kehidupan kita di akhirat. Ya, semuanya bergantung kepada solat kita. Maka jagalah solat kita, maka jagalah ibadah kita lain. InsyaAllah bila kita jaga solat kita, Allah pandang semua ibadah kita. Tapi bila kita tak jaga solat kita, maka Allah tak pandang pun segala kebaikan ibadah kita yang lain. Allahu Rabbi. Ya, na'udzubillahi min zalik. Okey, na'udzubillahi min zalik. InsyaAllah kuliah kita, ya, pada minggu hadapan, ya, insyaAllah kuliah kita pada minggu hadapan, saya akan teruskan lagi bab solat, bagaimana kita nak khusyuk dalam solat kita, insyaAllah. Ya, sebab hari ni dah tak sempat dah, kalau tengok waktu dah tak sempat. Ya, insyaAllah. Okey. Saya itu, yang baik itu datang daripada Allah dan yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Jadi mari sama-sama kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah. Ya, terima kasih semua yang sentiasa follow kuliah saya pada setiap minggu, ya. Terima kasih semua yang ingin menghulurkan sedekah kepada surah An-Nur, ya, fasa 3A, boleh hulurkan ataupun boleh buy in dekat surah An-Nur, ya, yang ada nombor akaun dekat bawah ni, ya. Mudah-mudahan segala ibadah kita, segala sedekah jariah kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi banyak kita sedekah, lagi banyak Allah bagi pada kita. Ingat, dia bagi banyak kita sedekah, lagi banyak Allah bagi pada kita. Satu kita bagi pada Allah, ya, satu kita bagi pada Allah, 10 Allah gantikan kepada kita. Baiklah, insyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. Yang baik itu datang pada Allah dan yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.